Keningau minta Perdana Menteri menyatakan bilakah kerajaan akan beri fokus dan penumpuan serta dana yang mencukupi untuk memasatkan pembangunan dan ekonomi Sabah dan Sarawak dan merealisasikan potensi-potensi serta sumber-sumber mereka seperti meningkatkan perdagangan, merintasi sempadan, memandangkan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Sila penonton. Walaupun yang dibaca tu lagi sikit pada soalan, tapi tak apa. Dia maksudnya sampai. Dia tak baca soalan. Tapi keningau saya jawab. Dan yang pertamanya, kalau kita lihat umpamanya RP3 RMK 12 yang diulas juga oleh saya dan juga Kementerian Ekonomi, peruntukan pembangunan yang diluluskan 31,086 bilion ringgit, 16.730 bilion bagi Sabah, 14.355 bilion ringgit bagi Sarawak. Peruntukan RP3 tahun 2023 yang diluluskan bagi Sabah adalah 5.6 bilion ringgit, manakala peruntukan Sarawak 5.7 bilion ringgit. Ini kerana komitmen kerajaan untuk memperakui perjanjian Malaysia 1963 dan memang yang agak tertangguh dalam beberapa bidang. Sebab itu kerajaan perpaduan komited untuk melaksanakan janji yang dimeterai di kalangan pemimpin-pemimpin dan pengasas Malaysia, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Apakah langkah-langkah diambil? Penyerahan kuasa kawal selia elektrik pada kerajaan Sabah telah pun dijalankan. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi melantik perwakilan tetap Sabah dan Sarawak diluluskan dalam hari ini atau esok dengan syarat ahli-ahli Muhammad setuju. Kajian semula pemberian khas bagi negeri Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112D. Penyediaan garis panduan khas bagi urusan penyerahan semula tanah dirizapkan bagi maksud persekutuan di Sabah dan Sarawak diluluskan. Dan juga peruntukan-peruntukan di bawah 50 juta dan untuk dikendali sepenuhnya oleh Sabah dan Sarawak, dan sekiranya ini berjalan baik tahun ini, jumlah ini akan ditingkatkan. Pengambil alihan kuasa kawal selia pembekalan elektrik Sabah selesai 3 Januari 2024. Pengambil alihan SESB selepas plan transformasi SESB selesai, jangkaan maksima sehingga 2030. Untuk sempadan, seperti mana yang kita bincang dengan Presiden Jokowi Indonesia, kerana kelajuan dan kecepatan pelaksanaan projek di sebelah Indonesia, kita luluskan peruntukan khas 1 bilion ringgit, iaitu projek sempadan 8 di Sabah dengan kos projek segera yang telah dijalankan 82.2 juta ringgit, dan di Sarawak yang telah diluluskan juga 88.2 juta ringgit yang telah pun dimulakan. Yang selainnya itu akan di dalam perundingan masing-masing kementerian dengan Sabah dan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita bersetuju dalam mesyuarat di ASEAN bahawa Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area itu ditingkatkan. Dan Sarawak umpamanya telah memanfaatkan dan kita luluskan iaitu penjualan tenaga dari Sarawak ke IKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, Sarawak ke Sabah, dan sekarang di tahap akhir persetujuan kita, Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung. 2 pipeline dari Sarawak ke Singapura dan ke Semenanjung dipersetujui oleh kerajaan Sarawak, Singapura dan Malaysia. Dan ini semua menunjukkan bahawa ada
pendekatan yang berbeza dari tahap kerajaan persekutuan untuk memenuhi semua perjanjian dalam MA 63. Keningau. Terima kasih atas jawapan yang menggalakkan dan membuka jalan yang lebih dan ruang yang lebih banyak. Walau bagaimanapun saya difahamkan bahawa peruntukan sebanyak 1 bilion yang telah diumumkan untuk pembangunan dan kerja-kerja naik taraf kawasan sempadan Sabah Sarawak termasuk kompleks CIQS dan jalan raya belum dibagi sepenuhnya, menyebabkan pembangunan ini terbantut, sedangkan di pihak Kalimantan semuanya sudah siap. Soalan saya, bilakah dan apakah tindakan kerjaan untuk mengatasi kekangan ini, dan bolehkah kerjaan mempertimbangkan keperluan di sempadan yang lain, yaitu sempadan Brunei Sarawak di Sundumin, di mana cross border trading berlaku dan sedang memasat tetapi tidak mempunyai sebarang kemudahan. Jadi bolehkah Yang Amat Berhormat mempertimbangkan projek khas untuk projek yang berimpak tinggi, peruntukan sebanyak 15 juta untuk pembinaan kompleks perdagangan cross border di Sintumin. Terima kasih. Terima kasih Keningau. Sebenarnya yang saya sebutkan tadi untuk 8 di Sabah dan 9 di Sarawak telah pun dimulakan. Dan kelulusan ini hanya pada tahun ini. Saya setuju. Kita terlewat ketimbang Indonesia yang telah maju. Kalau CQS dia lebih baik dan pejabat custom dan immigration lebih baik kerana kita agak lewat. Tapi kali ini seperti mana saya telah sebut, telah yang siap telah jalankan dan masing-masing kementerian diminta supaya menyegerakan, ya. Dan sekarang dengan rundingan terserah kepada kementerian dan kerajaan negeri. Tetapi saya ingin tegaskan bahawa 1 bilion ringgit itu untuk 2023. Maknanya kementerian diarah supaya menyegerakan. Dan saya telah minta Datuk Seri Fadilah Timbalan Perdana Menteri 2 untuk membantu menyelaraskan khusus untuk pembangunan Sabah Sarawak, Pen Borneo dan juga 1 bilion ringgit untuk sempadan. Untuk Sidomin itu dia terkeluar daripada ni, tapi saya akan bagi pertimbangan khas kalau ada surat daripada Keningau. Arau. Yang Amat, ini Yang Amat boleh jawab bertulis sebab saya teknikal sikit. Indonesia telah membina jalan raya di atas sempadan. Setengah tempat lebih tepi sempadan dan setengah tempat terkena batu kita. Daripada Sarawak sehingga ke Sabah, dan ianya dibina oleh tentera Indonesia. Dan jalan itu telah hampir siap. Saya ingat mungkin dah siap sebab sejak pilihan raya kecil di Sarawak hari itu. Jadi apakah peruntukan ini termasuk untuk kita membina jalan sebelah? Kalau kita tak bina, kita akan menjadi masalah sebab kita terpaksa menumpang Indonesia berhubung pembinaan tersebut. Dan yang keduanya, terdapat kawasan sempadan di Teluk Melano. Teluk Melano di Sarawak. Daripada situ jalan pergi sampai ke Kinabatangan. Di mana saya tak tahu, di Sabah, lupa. Jadi yang paling penting di Teluk Melano terdapat kawasan sempadan yang Indonesia terpaksa menumpang kita untuk panjat ke batu tersebut. Jadi apakah kita akan mencadangkan supaya kalau dia mampu untuk menggunakan kawasan kita, kita kena ambil juga kawasan dia supaya sempadan kita tidak dicerobohi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya boleh semak apa yang dimasukkan. Tapi bukan di Arau, di Sarawak. Di Sabah yang baik. Gurau. Ya. Setakat yang dimaklum oleh Menteri Dalam Negeri yang bermesyuarat
Datuk Kuasa Keselamatan semalam, perkara ini tidak dibangkitkan. Jadi kita nanti tanya kalau benar ada masalah. Tapi saya tidak fikir kerana hubungan kita dengan Indonesia ini di tahap yang sangat baik. Dan saya tidak fikir pelanggaran kawasan sempadan ini diizinkan oleh mana-mana. Kita akan tegas pertahankan kawasan di wilayah kita. Begitu juga saya fikir Indonesia. Tapi kalau oleh kerana dibangkitkan, tentu saya akan semak apakah benar. Kerana jalan-jalan yang disebut pertama dalam peruntukan 1 bilion ringgit itu kebanyakannya tentang infrastruktur, tapi termasuk jalan akses sebenarnya. Jalan akses daripada sempadan ke pejabat custom atau ICQS. Tapi kalau jalan yang besar yang lain, dia di bawah peruntukan federal. Atau yang kategori yang lain ialah Pen Borneo. Jadi ada 3 kategori di sini. Terima kasih Yang Hormat. Ya, Yang Hormat, saya minta maaf. Bukan semua dilanggar. Ada setengah tempat. Sebab saya pergi sendiri Yang Hormat. Itu sebab saya cerita. Boleh. InsyaAllah. Saya tak kata tak betul. Saya kata minta maklumat tambahan. Kalau benar, saya minta Menteri Dalam Negeri atau Menteri Pertahanan untuk segera mengambil tindakan. Baik, Yang Hormat, sekarang tamatlah sesi untuk Tan Sri Speaker, boleh tak tambah satu ni ruang Perdana Menteri Sabah ni Arau yang tanya. Kita sabar. Kalau boleh lah minta izin kepada Yang Amat Berhormat supaya Okeylah. Okey, kena Untuk perkara itu ini saya cukup jemput penting. sempurna. Tolong konsaiskan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas apa yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat tentang peruntukan yang disalurkan kepada wilayah Sabah dan juga Sarawak dan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan Yang Amat Berhormat sebenarnya kalau kita meneliti daripada berbagai rancangan, peruntukan berbilion diberikan kepada bukan hanya Sabah khususnya, tapi dari segi saya persoalkan dari segi pelaksanaan dia. Ya, ini yang saya kebimbangan saya. Pelaksanaan kalau kita lihat iaitu berbagai rancangan Pen Borneo. Dah 5 Perdana Menteri dah tak siap-siap. Bakalan air dah berbilion duit dah. Masuk mahkamah, sebut nama, berapa ada air, tapi tak boleh jual. Kalau dibeli daripada orang kampung, beli daripada swasta, boleh dapat air. Dari jabatan air tak dapat. Apa langkah-langkah untuk memastikan supaya ketirisan ini dapat diatasi oleh pihak kerajaan pusat untuk membolehkan supaya rancangan demi rancangan pelaksanaan dia tidak terbantut, ketirisan dia, kewangan. Bayangkan Pen Borneo dibanding dengan Sarawak, Pen Borneo dah hampir siap dah. Dah siap dah. Tapi di Sabah ni 5 Perdana Menteri dah. Okey. Dan perkara ini saya bimbang. Ini kena Yang Amat Berhormat pun nyatakan tentang bagaimana untuk mengatasi bukan hanya pembangunan dapat kita percepatkan, khususnya asas. Tapi di samping itu juga dari segi ketirisan, penyalahgunaan. Dah banyak kes dah, jabatan air beratus juta di jabatan, tak pernah berlaku di dunia. Tapi apa tindakan pihak kerajaan yang 100 lebih juta duit? Kemana duit ni? Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebenarnya setuju. Kalau kita lihat Pen Borneo, Sarawak tu hampir siap. Sabah itu amat perlahan. Di antara tugas TPM2 adalah untuk menyegerakan. Dan saya beritahu Kementerian Kewangan malahkan setuju untuk fast track. Asalkan ada proses pre-queue, tender, maka kita lakukan fast track. Terutama di kawasan Sabah. Saya tepat kerana Pen Borneo ini dah puluh tahun ya, tertangguh dan peruntukan ada. Jadi oleh kerana kita ada janji kepada rakyat Sabah dan Sarawak, tidak ada alasan untuk kita lengahkan. Malah dalam kembara Kebahagiaan Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, hal ini dibangkitkan. Tiap kali dia berhenti di mana-mana pusat, itu soal ditanya. Pertama soal Pen Borneo lebih bermasalah di Sabah. Keduanya jalan-jalan yang teruk. Kadang-kadang peruntukan disampaikan tetapi kelewatan dalam pelaksanaan. Masalah bekalan air masih ada perundingan khas dengan Ketua Menteri untuk menangani masalah ini kerana di beberapa tempat ya, termasuk Kota Kinabalu, Tuaran dan lain-lain itu menghadapi masalah yang agak serius. Dan insya-Allah dalam beberapa aspek kita boleh umumkan, saya akan umumkan hari Jumaat insya-Allah. Tetapi dari sudut ketirisan saya setuju, maknanya kita kena
tegas dan saya minta semua agensi penguatkuasa supaya jangan tolak ansur, pastikan jangan ada lagi kebocoran dan ketirisan. Terima kasih. Baik, terima kasih.